Perbentar. Masih Saudara Pengerusi, sebelum saya memulakan perbahasan saya di peringkat Jawatankuasa, izinkan saya mengalu-alukan kedatangan Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Perak. Pak Pengerusi, saya mengambil bahagian dalam 0300 atau di bawah sub 030200 tentang hak asasi manusia. Saya ingin membangkitkan kepada kementerian, ada satu isu yang cuba untuk didiamkan di peringkat antarabangsa, dan isu ini ada kena-mengena dengan integriti kita sebagai ahli parlimen, iaitu ahli parlimen pihak berkuasa Palestin telah dicolek oleh Israel dan kemudian ditahan dan dikenakan hukuman penjara. Saya tidak bercakap tentang orang biasa yang dicolek, Tuan Pengerusi. Saya bercakap tentang ahli parlimen yang dilantik oleh rakyat, tetapi dengan tindakan biadab Israel itu, mereka telah menceroboh institusi yang mulia ini, lalu mereka telah mencolek ahli parlimen dan sebahagian daripada ahli municipal di Palestin, sehingga hari ini bilangan ahli parlimen dan municipal yang telah ditahan, dicolek dan ditahan di penjara Israel adalah seramai 23 orang. Saya ingin mohon penjelasan, walaupun saya telah mengemukakan soalan ini pada 25 Oktober soalan ini, tetapi jawapannya begitu ringkas. Saya ingin kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk memberikan penjelasan tentang sikap Malaysia, kerana bagi saya tindakan Israel ini adalah satu tindakan yang mencemar nama baik institusi parlimen, dan ia memberikan isyarat yang negatif dari sudut ahli parlimen ini terdedah kepada bahaya dan boleh dicolek pada bila-bila masa. Oleh itu saya mohon kepada pihak kementerian memberikan sedikit penjelasan tentang isu ini dalam hak asasi manusia, sejauh manakah Malaysia tegas dalam isu menyelamatkan institusi parlimen ini daripada terus diceroboh oleh Israel sebagai rakan kepada ahli legislatif seluruh dunia. Kita merasakan amat kesal dengan tindakan Israel itu. Seterusnya dalam hal yang sama, saya juga ingin meminta penjelasan apakah sikap Malaysia dalam tindakan yang diambil oleh Amerika Syarikat baru-baru ini apabila Palestin telah diterima sebagai ahli UNESCO, dan Amerika telah dengan penerimaan itu menarik balik atau membekukan bantuan ke atas UNESCO kerana telah menerima keanggotaan Palestin. Saya mau tahu dari sudut hak asasi manusia, sejauh manakah Malaysia tegas dalam prinsipnya yang seharusnya menghormati keputusan UNESCO, ya, dan seharusnya Malaysia mempunyai sikap yang tegas dalam persoalan hak asasi ini. Sama macam soalan Kubang Krian tadi, saya juga ingin minta penjelasan tentang sejauh manakah pengiktirafan negara kepada pemerintahan di Palestin yang sekarang ini di bawah pemerintahan Hamas. Karena saya difahamkan kedutaan-kedutaan mereka di luar negara masih lagi perwakilan itu bukan daripada Hamas, tetapi daripada PLO yang dahulu. Jadi saya ingin minta penjelasan sikap kita, mana satu yang kita harus hormati. Macam kami pernah menghadiri parlimen OIC di luar negara, walaupun Hamas telah perintah sudah berapa penggal, tetapi yang hadir mewakili Palestin bukan daripada Hamas, daripada Fatah, PLO. Jadi kita sukar dalam konteks ini kepada siapa yang harus kita iktiraf. Adakah kita mengiktirafi yang dulu, ataukah kita mau mengiktirafi parti pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Jadi saya mohon penjelasan yang itu. Seterusnya juga dalam hal yang sama, yaitu tentang kebangkitan Arab atau apa yang dikatakan sebagai the Arab Spring, di mana negara-negara Arab ini telah berjaya menumbangkan pemimpin diktator yang memerintah berpuluh-puluh tahun, dan kita pun tahu bagaimana keadaan rakyat
di negara Arab di bawah pemerintah kuku besi seperti di Tunisia, Libya, Mesir dan lain-lain. Nah, apa yang mengelirukan saya ialah apabila kita membaca di media-media atau musi, isyarat yang diberikan oleh kerajaan, yakni menteri-menteri ataupun mimpin-mimpin politik pemerintah, seolah-olah melambangkan bahawa kebangkitan di negara Arab itu semacam satu perkara yang huru-hara, perkara yang menimbulkan kekacauan. Lalu mereka pun menyamakan bahawa Malaysia jangan jadi begitu. Tapi itu politik. Mungkin saja kita boleh manipulate di media. Tapi saya mau satu pendirian yang tegas oleh kementerian, baik pihak kerajaan Malaysia, apa sikap kita kepada kebangkitan Arab yang telah menyaksikan perubahan pemerintahan. Contohnya Tunisia yang awal sekali bangkit sudah pun melakukan pilihan raya secara demokratik dan telah menang Parti Nahdah, iaitu daripada Rashid Ghannouchi daripada Parti Islam, Parti Nahdah, yang telah memenangi kursi yang banyak. Gitu juga Mesir akan melalui pilihan raya secara demokratik, dan Libya hari ini sudah ada satu kerajaan baru setelah kerajaan transisi diletak jawatan dan diberi kepada kerajaan baru. Jadi saya ingin tahu, perlu kita menyatakan sikap yang resmi, bukan politik, tapi sikap yang resmi tentang apakah sikap negara kita kepada kebangkitan, kerana kebangkitan di negara Arab ini akan memberi implikasi yang besar kepada hubungan kita dengan Amerika, hubungan kita dengan Eropah, hubungan kita dengan negara Arab, kerana ia ada kaitan dengan kepentingan Amerika di Timur Tengah, yang mana Israel perlu dikekalkan, sedangkan perubahan rejim yang berlaku hari ini tidak melihatkan sikap mesra kepada hubungan dengan Israel. Malah Mesir hari ini menuntut supaya hubungan dengan Israel diputuskan, dan saya tentu ia akan memberi satu impak yang besar. Saya mau tahu apa sikap negara kita dalam hal ini. Akhirnya 030400 dalam hal ehwal Islam pelbagai hala, saya ingin menarik perhatian Tuan Mengerusi bahawa negara kita satu ketika dahulu di era 80-an, 90-an terkenal dengan bersikap lantang dalam isu-isu negara Islam. Mantan Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir terkenal dengan kelantangan beliau terhadap isu-isu negara Islam, isu Israel, dan Malaysia ketika itu dilihat sebagai jaguh kepada isu-isu Islam, dengan OIC-nya dan sebagainya. Tapi malangnya di kebelakangan ini kita tidak melihat kelantangan negara kita dalam menyatakan sikap-sikap mereka terhadap isu-isu yang melibatkan khususnya dalam dunia Islam. Kerana kita rasa nama Malaysia ini, apabila kita mempelopori atau memperjuangkan isu-isu penindasan yang berlaku, dan kebetulan kebanyakan penindasan yang berlaku itulah negara Islam, maka ia telah menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Tapi hari ini pada pandangan saya, mungkin Menteri boleh menjelaskan, kedudukan Malaysia itu tidak dilihat sebagai satu negara yang mempunyai taring, jaguh dalam isu-isu dunia Islam, seperti isu-isu yang berlaku di Afghanistan, di Iraq, di Palestin, kemudian pencemburuan ke atas negara-negara Islam, dan isu penghinaan ke atas Nabi Muhammad SAW yang terkini berlaku di Sweden sekali lagi. Jadi sepanjang ini kita tidak melihat satu stand sebagai sebuah negara Islam yang dihormati, sebagai sebuah negara Islam yang disanjung tinggi. Kita tidak ada satu sikap yang tegas bagi menjelaskan isu-isu yang agak sensitif kepada umat Islam. Dan saya mohon penjelasan kepada pihak menteri, apakah langkah-langkah yang telah diambil hari ini bagi memastikan bahawa peranan Malaysia sebagai jaguh, suara lantang kepada isu-isu negara Islam ini dimartabatkan, supaya kita tidak mau hilang taring itu yang selama ini hatta di negara Arab terkenal bahawa Malaysia sikap terhadap isu-isu negara Islam ini amatlah tegas. Jadi saya mengharapkan penjelasan daripada semua yang telah saya utarakan. Sekian, terima kasih. Kamu.